Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, pilihan raya negeri ke-17 semakin menghampiri. Pembubaran BEM Sabah sudah dilakukan secara rasmi. Jentera parti di kiri, di kanan, atas dan bawah sedang bersedia. Bukan sahaja parti yang berdaftar, bukan sahaja pemimpin-pemimpin politik dalam sebuah parti, tetapi wakil rakyat bebas dan juga kumpulan-kumpulan ataupun tim wakil rakyat bebas ini juga bersedia untuk bertanding, bersedia untuk persiapkan jentera-jentera persiapan bagi mendepani PRN 17 di Sabah. Tidak lain dan tidak bukan gelombang hitam ataupun black wave yang kita sudah dengar beberapa waktu ketika ini, yang dipimpin oleh Datuk Verden Bahanda, ahli Parlimen P167 Kudat, di mana beliau juga dikabarkan akan bertanding pada PRN 17 kali ini. Saya nak kongsikan kepada Anda senarai calon-calon black wave, gelombang hitam, calon bebas di Sabah. Nah, tapi sebelum itu saya kongsikan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, gout, kolesterol darah tinggi, sakit lutut, sakit pinggang, sakit bahu, cepat penat, dan apa saja masalah kesehatan Anda, terapi imun mungkin adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi diluluskan KKM. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Saudara-saudara, ramai yang berpandangan calon bebas ini ataupun wakil rakyat bebas ini tidak kurang kepentingannya berbanding calon dan wakil rakyat yang datang daripada sebuah parti. Tapi itu saya nak bangkang hari ini. Siapa kata calon bebas tidak ada kelebihan? Siapa kata wakil rakyat bebas tidak ada kelebihan? Saudara-saudara, bayangkan ada lebih daripada 10 wakil ataupun 10 calon bebas yang dipimpin oleh Datuk Verden Bahanda, dipimpin oleh DVB. Saya senaraikan ini adalah suara keramat kemenangan rakyat ataupun black wave yang akan bertanding. N1 Azri ataupun N1 Panggi, N18 Inanam Sean, N25 Kepayan Cyril, N48 Sugut Roger, N27 Limbahau Marcelus, N8 Pintasan Muhammad Rizal, N31 Membakut Haji Haslan, N43 Kemabong Petrus, N42 Melalap Gabriel, N22 Tanjung Aru Muhammad Zaim, N14 Tamparuli Raymond, N2 Bengkoka Jomin, N36 Japiril, N36 Kundasang, N26 Moyok Riki, dan N4 yang akan di calon black wave adalah DVB sendiri, N4 Tanjung Kapur. Kalaulah dalam senarai ini terdapat 5 ataupun sehingga ke 10 calon ataupun kesemuanya menang pada PRN 17 kali ini, pasti ada kelebihan kepada rakyat yang diwakili, DUN yang diwakili oleh calon bebas ini. Karena mereka adalah calon bebas, siapa cakap mereka tidak ada kelebihan? Suara mereka itu tetap kuat di dewan walaupun mereka tidak datang daripada sebuah parti. Jadi gerakan yang dipimpin oleh DVB ini bukan anti kerajaan, tetapi khas untuk semak dan imbang. Jadi tidak ada tekanan daripada parti besar, bahkan wakil-wakil rakyat calon daripada bebas ini adalah boleh menjadi satu platform perjuangan rakyat Sabah, suara penentu ataupun kingmaker. Jadi dipimpin oleh DVB pasti akan menjadi kingmaker sekiranya calon bebas ini
menang 5 hingga 10 ataupun ke semua kursi yang dipertandingi pada PRN 17 kali ini. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada saja berita tentang pilihan raya negeri 17. Ada saja cadangan yang saya terima daripada ruangan komen dan beberapa artikel tempatan melalui Facebook ataupun artikel tentang keadaan-keadaan politik di Sabah, terutamanya Partista yang baru saja keluar daripada JRS. Banyak cadangan yang diberikan kepada STA. Tapi cadangan apapun kita mahu dengar daripada Presiden STA sendiri. Ada satu lagi kenyataan terbaru daripada Jeffrey Kitingan. STA buka pintu kerjasama parti tempatan lain bentuk gabungan S4S ataupun Sabah for Sabahan. Adakah S4S adalah satu gabungan baru yang bakal menggegar Sabah? Sudah pasti kepada penyokong STA yang menyokong gerakan ini, pasti ini adalah satu gabungan pasti menang PRN 17 Sabah. Jadi kita tertanya-tanya siapa-siapakah parti tempatan yang bakal menyertai S4S. Nah, itu adalah salah satu persoalannya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, sakit lutut, sakit pinggang, mudah letih, masalah wanita, masalah lelaki. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi diluluskan Kementerian Kesehatan Malaysia. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, setelah Presiden STA membuat kenyataan membuka pintu kerjasama parti tempatan yang lain. Antara parti terawal yang terlintas di pikiran saya adalah dua parti ini, Warisan dan KDM. Presiden Parti STA, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menegaskan, partinya sedia bekerja sama dengan mana-mana parti tempatan, termasuk Warisan dan kumpulan pembangkang lain, demi perjuangan bersama untuk hak dan keadilan rakyat Sabah. So, kalau Warisan, KDM, SAPP, dan mungkin ada parti yang lain, parti tempatan yang lain akan bersama-sama dengan Jeffrey dalam S4S. Siapa pula calon ketua menterinya? Adakah Syafiee Apdal bersedia untuk memberikan kelebihan itu kepada Jeffrey? Adakah Jeffrey juga bersedia untuk memberikan kelebihan itu kepada Syafiee Apdal? Sekiranya terdapat pertindihan calon ataupun terdapat contohnya Warisan mendapat kursi paling banyak menang PRN 17, tetapi STA sedikit, dan yang diangkat sebagai ketua menteri pula adalah Jeffrey, pasti akan menimbulkan suara-suara yang akan mengkritik daripada akar umbi Warisan, dan demikian juga STA sekiranya sebaliknya berlaku. Jadi saudara-saudara, sekiranya STA membuat satu gabungan S4S, Anda rasa parti manakah yang akan menyokong S4S ini?